إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. Syahadan dan adalah hamba itu dicoba ia situ dengan nazarnya kepada dirinya dan sukanya dengan amalnya daripada sekira-kira nisbahnya kepadanya dan memandang haulnya dan kuahnya atasnya. Firman Allah Ta'ala, Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Firman Allah Ta'ala, Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan memandang fadlillah, ini kurnia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmati, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian naklah kamu gembira. Jika kamu gembira, kamu seronok dengan memandang kurnia Tuhan, dengan memandang rahmat Allah SWT. Jadi kalau dia buat ibadat, dia tak pandang ni kurnia Tuhan, maknanya dia terfitnah dalam ibadat dia. Itu dipanggil cobaan. Itu dia kata bahawasanya adalah hamba itu dicoba. Dia lulus atau tidak, tengok situ. Dicoba dengan apa? Nazarnya kepada dirinya. Dia pandang diri dia. Itu maknanya dia telah terfitnah dalam amalan dia. Dia beramal, tapi dia sangkut. Sebab apa sangkut? Sebab dia nampak dia. Sebenarnya bila kita beramal, kita kena pandang kurnia daripada Allah Ta'ala. Itu nas Quran tu. Dan kalau kita tak nampak lagi, mana kita gagal mengikut Quran. Walaupun kita kata kita nak Quran, gagal. Quran suruh lain, buat lain. Ya, itu kena perhati itu betul. Quran suruh tu, ayat Quran tu kan, Kul, katakan olehmu ya Muhammad, ya, Kul bifadlillah, dengan memandang kurnia Tuhan, wa birahmatihi, dan pandang rahmat dia. Sebab kalau manusia pandang kurnia Tuhan, dia tak pandang rahmat Tuhan, kan dia pandang diri dia lah. Dia pandang diri dia, dia rasa lah dia handal, dia rasa dia hebat, dia rasa dia alim, dia rasa dia macam-macam lah, tuan-tuan, mengarut, banyak benda mengarut. Bila pandang dia, kita lagi banyak tambah syukur, tambah tawaduk, merendahkan diri kepada hadrat Allah Ta'ala. Syahadan adalah hamba itu dicoba ia dengan nazarnya, mana dengan pandang dia kepada dirinya, dan sukanya dengan amalnya. Tapi daripada mana dia suka tu? Suka dari sekira-kira nisbahnya kepadanya. Nisbah disuruh nisbahkan pada Tuhan. Ya, disuruh gembira dengan memandang Tuhan. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Kita gembira, alhamdulillah, syukur Allah Taala bagi kita betul tunjuk. Syukur Allah Taala bagi kita hidayat. Syukur Allah Taala pimpin dapat kita buat sikit sama amal sebab kurnia dari dia. Kalau dia rasa senyap, kata, wah, aku ni dah bagus ni, dah baik. Andal nampak orang, tengok orang pada saja, kacau tu. Dia rosak, dia telah terperangkap. Ya, ini dipanggil maksiat dalam amal. Ya, maksiat dalam maksiat tu senang kenal. Dia minum arak, dia berjudi, dia semua kita kenal, dia pun tahu dia buat salah. Ini dalam masa sama dia rasa dia baik, dia rasa dia buat, rupanya dia silap.
Ini bahaya tadi. Ya. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi. Mereka yang adalah mahasin amal soleh dia tapi dia kira maksiat. Sebab apa ni lah benda dia. Maka kalau begitu fa kaifa la takunu masawihi masawi. Maka betapa tidak maksiat terang-terang tu dikatakan maksiat tu lagilah. Ya. Lagi terang maknanya. Silap di mana tu? Dengan nisbahnya kepadanya, yakni kepada diri dia. Dia nisbahkan nampak dia. Walaupun mulut dia tak keluar, tapi hati dia ada tu. Situ dia terhijab. Dan memandang haulnya, memandang daya upaya dia. Kuah dia, kekuatan dia. Dia pandang kekuatan dia, dia pandang daya upaya dia, maka dia terfitnah dalam ibadat ini. Ya. Sebab tu disuruh kita sebut banyak tu, la haula wala quwata illa billah. Kamtun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung Allah Ta'ala, gedung syurga. Makna apa dalam gedung? Banyaklah kurniaan akan diberi apabila orang tahqiq dalam makam hauqalah. Dan terkadang dibukakan hijabnya, maka dilihatnya dengan dia, dan dituntutnya puji manusia baginya. Dan inilah sekalian itu daripada syirik yang khafi. Terumit benda-benda. Sekarang tuan bukakan hijab bagi dia. Nampak benda tu. Nampak alam tu. Nampak sini. Lepas tu dia seronok. Dia perasan dia dah tinggi. Dia perasan dia dah hebat. Dia boleh nampak alam sana. Alam sana. Kan? Sebab bila terbuka gini kan, tuan guru kata palzam. Palzam ni. Palzam. Apa maksud dia? Tutup. Jangan buka ke orang. Sebab bila kita buka dia, ada makna iradah kita nak kendak orang tahu kita punya kelebihan. Terbuka je, kita rasa tu, JJ pula sana cerita, sini cerita, habis rosak. Ya. Sebab di antara pakaian para awliya yang besar ialah kitmanus sir. Menutup sehabis-habis rapat akan sir yang terbuka. Ya. Sehingga orang tak kenal dia kata, dia ni tak ada apa pun karamat, tak apa. Yang kata, wah ni karamat banyak, karamat dia macam-macam lah. Lama-lama dia jadi kera Ahmad. Dia tak jadi keramat, dia jadi kera Ahmad. Faham tu? Sebab apa? Bila hati kita ada je seronok nak membicarakan benda tu pada orang lain, suka kita punya kelebihan diketahui oleh orang lain, bermakna hati kita sudah minat pada makhluk. Dia dah berpaling daripada Allah Ta'ala. Sebab segala bentuk ada kelebihan kita tutup serapat-rapatnya. Akan datang dia lepas dah itu kan. Idfan wujudak fil ardil humul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitajuh. Idfan, tutup rapat-rapat, tanam rapat-rapat diri kamu fil ardil humul, pada bumi yang tersembunyi. Benamkan diri kita dalam tu, jangan bagi orang nampak, biar orang tak terkenal kita. Ya, sebab fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitajuh. Ya, benda yang tumbuh tidak ditanam, dia tak kuat. Pohon kelapa tu tumbuh tapi kita tak tanam, kita lepak aja. Dia tumbuh pun tak cantik, sengit lagi tu, dia hentam dia gibut, tercabut tu. Kalau kita tanam gali lubang, dia kuat. Itulah bila kita tanam diri kita dengan Tuhan dia, amal tu cantik, dia kuat, dia takkan rosak. Ya? Kalau kita dedahkan aja, bila dia kena puji orang, dia terbalik. Bila dia perasan dia hebat, dia habis. Ya, perjalanan ni rumit tuan-tuan, rohani orang tak tahu. Kita terasa je hebat, pum, berdentum dia tu tuan-tuan. Ya, mula tak dapat lazat dengan Tuhan, dia tak dapat dah. Berapa lazat yang Tuhan dapat? Dia nak sedap lazat dengan makhluk. Siapa yang ingin berlazat dengan makhluk, maka dipadam nur ma'rifat. Dia nak lazat dengan dia. Bi falyafrahu. Bi, dengan aku saja tuan-tuan. Fal yafrahun, naklah mereka berlazat, mereka bersedap, mereka berseronok dengan aku, bukan dengan lain. Dia beri seronok dengan orang apa? Orang boleh beri kita apa kan? Orang gaji pun boleh beri kita apa? Dia pun sama taraf dengan kita je, abdi, hamba, fakir, hina. Tengok jalan sufi tuan-tuan ni, disiplin dia ketat. Oh, dia akan dapat apa? Natijah ada yang hebat. Ya.
Produk kalau dijaga rapi, dia mahal. Ni produk rohani paling rapi adalah produk sufi, dan dia rapi. Dia tak nak yang lain. Dia nak jaga betul-betul bulat dengan dia. Baru dia akan jempakkan berbagai-bagai. Sampai diri kita pun jangan pandang. Sampai diri kita pun jangan pandang tu. La haula wa la quwata tu, jangan pandang diri lah. Dan tutup. Pandang dia je. Dan terkadang dibukakan hijabnya. Tengok, tuan buka. Hijab dalam alamil malakut kadang dia masuk. Alamil jabarut dia masuk. Boleh masuk. Tapi dia belum tajalli makrifat sebenar lagi. Jaga tu. Maka dilihatnya dengan dia. Dia pergi sana, dia pergi nampak arah sama dia nampak. Arah makhluk Tuhan. Pergi Mekah, Kaabah makhluk Tuhan. Itu bukan matlamat itu. Kerana ada zikir tepat terbuka dan sam rohani nampak tu, nampak ni. Itu semua makhluk. Kita nak dengan dia. Itu paling tinggi. Waktu dan baca warid tentang kalau tu tanya apa Muhammad, tak ada tuan, dia saja. Tu yang terbesar. Kau terbang sana tu belum dan itu baru dia panggil apa tu? Bisyarah saja. Dia beri khabar gembira untuk memandang kebesaran Tuhan. Tak apalah, baguslah. Tapi jangan terhenti di situ. Itu dia panggil dalam keadaan sufi, dia panggil apa? Hijab nurani. Dia ada dua, satu hijab zulmani. Zulmani ni kelab, maksiat, mungkar. Yang ni pembukaan tu. Jaga tu. Jangan dia tersangkut kat situ. Waktu rumit benda ni. Ada satu murid bagi saya, Syekh Daud. Syekh Daud. Tuan Haji Daud Bukit Abal. Dia ngaji lama kan. 40 tahun dia belajar. Dia alim 7 mazhab. Dia buat terdekat sama dia kan. Nak murid satu hari, nak murid dia murakabah kan. Kalau kau jempakkan cincin tengah laut, dia boleh keluar kan. Cincin tengah laut tu dia tarik kan. Bila report kat guru dia apa? Syaitan gitu. Syaitan dia gitu. Macam kata betul-betul kita waktu alam dah pergi dah. Itu semua makhluk. Jalan sufi bukan dia nak makhluk. Dia nak khalik, pencipta. Wa inna ila rabbikal, ingat itu matlamat kita tertinggi tu. Wa anna ila rabbika muntaha, kepada Tuhan kamu saja muntaha, kemuncak dia. Penutup jalan dia Tuhan, bukan makhluk. Selagi hati kita berpusing makhluk, tak pakai gitu. Buat peringkat-peringkat awliya-awliya besar, dia lebih suka dia tersembunyi. Dia lebih suka dia tak kenal. Orang tak kenal dia lagi dapat banyak berlazat dengan Allah. Bila orang dah banyak kenal, dia banyak orang dah tu, kadang-kadang dia bergonggah kan. Dapat dipuji, disanjung, diangkat, lagi dah bahaya tu. Lagi dah bahaya. Kalau dia tak tamkin, bahaya. Kalau dia dah tamkin, tak apa. Nak memandang semua afal Tuhan tu tak apa. Kalau tidak, dia bergoyang lagi nanti. Dia banyak lapis ni. Inilah dia kata sekalian tu daripada syirik khafi. Melihat-lihat akan diri dia tadi. Sebab tu dia suruh keluar. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, barulah engkau sampai kepada Tuhan. Selagi engkau tak keluar daripada diri engkau, engkau belum sampai makrifat sebenar hadrat Allah Ta'ala. Keluar mana jangan pandang haul dan kuah, itu maksudnya. La haula wala quwata illa billah, itulah maksud keluar daripada diri. Gani pening dah mana keluar nak di pula. Nak cabut keluar nyawa kan. Keluarkan nazar pandangan kita tu. Maka pandangan tu boleh keluar sedap senang bila dia tepat menghadap hadrat Allah Ta'ala. Bila dia dapat saja berlazat dengan Allah Ta'ala, benda ni mudah. Dia akan keluar. Bahawa dapat satu kelazatan, kenikmatan, dia akan tak akan hiraukan benda lain. Dia zauk, dia syauk dengan Nabi Yusuf AS, Zulaiha, apa dia tak kira kan? Itu apa peringkat syarab. Itu Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Macam mana nak kata dengan Allah Ta'ala lagi lah tuan-tuan. Sedapan dengan Ta'ala, kelazatan dengan Tuhan sajalah akan membakar segala sifat mazmumah. Riak, wujud, semua terbakar tuan-tuan. Habis, hangus, dibakar dengan apa? Cahaya makrifat dengan Tuhan. Habis. Lagi tak dapat cahaya itu, lagi dia berpusing. Dia berpusing sana, dia berpusing sini.
Allah. Dan inilah sekalian itu daripada syirik yang khafi. Ini syirik paling halus, tuan. Ya, 3 disyirikan, syirkul jali, syirkul asyirkul asghar, satu lagi asyirkul khafi. Syirik khafi ni dipadamkan dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, dia duduk betul-betul tu. Baca dah banyak kita sebut kan. Cik-cik la haula wala, la haula wala. Baca mulut dah lazim, tapi duduk betul tak situ. Takut tak duduk. Dia betul-betul duduk, dihilang pandangan oleh makhluk. Daripada syirik yang khafi, yang memberi cedera dalam ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang hakiki apa? Tidak ada dalam batin dia melainkan dia. Ma fi qalbi ghairullah. Itu ikhlas yang hakiki. Tak ada. Selagi ada dalam batin dia orang lagi belum. Ya. Bila ada dalam batin dia orang lagi, dia buat pepatah dia pula. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dan tu semua pepatah tu kena baling dalam longkang. Tak dipakai semua tu. Orang menuju hadrat Tuhan, dia tak nak nama-nama. Dia tak nak, biar orang tak kenal dia lagi senang. Dia lagi minat orang tak kenal dia daripada terhegi-hegi. Nak suruh nama lah, ambil nama. Lepas tu tampal kat dinding. Saya lah rasmi kat masjid ni. Cuba kau seorang rasmi. Apa kejadah waktu dia tu. Silap boleh merosakkan amal kita. Ya, sebab apa di situ? Sebab dia minat dan seronok dengan makhluk, supaya orang kenal dia, orang puji dia. Orang yang hati dengan makhluk, dia tak sampai ke Tuhan, dan tertutup pintu makrifat dia. Ya, dia nak hati kita seronok dengan dia. Dah seronok dengan dia, tak nak dah lain, dia tak nak. Tawau, makhluk ni tawar, dia manis tengah tak nak. Ini terbalik, manis dengan makhluk, dengan Tuhan dia tawau. Nak sebut nama Tuhan tawau, Tuhan tawau hebe yang kelantan lagi. Ya, jaga tu. Sedangkan kita disuruh berseronok dengan dia. Bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatana'amu. Bernikmat dengan mengingati Allah, berseronok dengan Allah, baru dia jadi hamba Tuhan. Memberi cedera tu ya. Kalau syirik khafi ni ada, mana hati dia berpandang dia lain bertuhan, habis. Cedera dalam ikhlas yang hakiki mungkin. Dan ikhlas itu syarat bagi kabul. Mana tak ada ikhlas, tak ada terima, tuan-tuan. Kita nak dua pintu kita boleh masuk, baru selamat di dunia akhirat. Pertama, babul amal. Bab melaksanakan segala perintah Tuhan. Amal yang berbagai bentuk lah dalam Quran, hadis semua tu. Apa dia arah, kita boleh buat. Itu mana amal. Tuan buka. Kalau tuan tak buka, dia tak boleh buat. Dan jam. Bila dah buat, satu lagi kita nak biar tuan terima, jangan dia reject. Itu babul qabul, pintu penerimaan. Itu yang kita nak. Dua-dua terbuka, khalas. Ya. Tamam maknanya. Allah. Maka nak babul qabul lah terbuka, mesti matikan diri dia. Ya. Iza arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ard falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas bumi, tengok Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Apa maksud dia? Inilah maksud dia. Dia mematikan pandangan pada lain. Dia seronok dia dengan Tuhan dia. Itu mati dalam. Ya, sebab dia kata bila mati baru hidup. Bila mati apa? Matikan pandangan pada makhluk, baru hidup pandangan kamu dengan Allah Ta'ala. Tutup baru terbuka. Tutup mana? Tutup dengan makhluk, terbuka dengan Tuhan. Tu. Yang berapa pelik pula dah tutup, dah terbuka. Orang tutup tak nampak. Tak, tutup dengan makhluk, baru terbuka dengan Tuhan. Ya, matikan dengan makhluk, baru hidup dengan Allah Ta'ala. Ya. Lepas tu zikir pun disuruh kejam mata kan. Ya. Para sahabat bai'ah dengan Rasulullah, dia kejam mata. Zikir disuruh kejam. Bila kejam mata luar, mata dalam mudah terbuka. Sebab mata luar bila pandang ni kan, mata dalam payah tak peranan. Sebab apa dia tengok, semua dia nak tafsir, semua dia nak hurai. Akhirnya dia leka dengan apa yang dipandang. Dan ikhlas itu syarat bagi kabul. Tak ada ikhlas, tak ada kabul, tak ada penerimaan. Jadi segala amal tu. Seperti yang terdahulu sebutnya lah. Dan kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, min kibari atau quddisa sirruh. Itu wali-wali besar. Ya. Orang sentiasa bersama dengan Nur Rasulullah SAW. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru bagi tuan pengarang kitab ni. Syekh Ibn Atta'illah punya
guru. Dia kata selama 30 tahun aku tak pernah berpisah dengan Nur Rasulullah SAW. Kalau aku berpisah, tombang aku, dia kata. Bukan sekali kan, bukan 2 kali, sentiasa. Ya, dia sentiasa tuan-tuan. Allah. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an, apabila dituntut mereka itu dengan ikhlas, maka fanaklah segala amal mereka itu. Jadi syarat nak dapat makam ikhlas apa? Kena lenyapkan pandangan kita dengan makhluk. Ya, bila dia lenyap di sini, barulah dia akan dapat satu lagi hadiah. Apa dia tuan-tuan? Makam mahabbah dengan Allah Taala. La yahsulul murid ila maqamil mahabbah illa ba'dal fana. Itu dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan Ad-Dimishqah. Kata tak akan sampai kepada makam mahabbah yang sebenarnya melainkan dia lepas fana, lenyap pandangan yang lain yang ada dia. Dan apabila fana'lah segala amal mereka itu, maka bertambah-tambah fakir mereka. Yang ni tuan nak ni. Fakir kita dengan Allah. Mana berhajat dia dengan Tuhan saja, bergantung dia dengan Tuhan saja. Ya, dengan amal pun dia tak bergantung satu, tidak. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan serahkan aku ya Allah pada diriku walaupun sekelip mata. Mana apa, jangan bergantung pada diri kita, jangan memandang diri kita walaupun sekelip mata. Tak. Kita kan banyak terkena imbasan ni kan. Bila sihat kata insya-Allah boleh buat ni, nak ana sihat, ana buat ana. Tak nampak tuan. Supaya abah mursyid kita tuan-tuan dia ajar kita nak pergi mana pun buat laporan ni kata. Itu laporan. Walaupun dekat nak pergi Melembang je. Yang kita nak turun tengok ya Allah berdoa. Ampun nak pergi ya Allah selamatkanlah pergi dan balik. Sentiasa ada walaupun dekat kita nak Melembang ke jauh now kan. Badan pun nampak sihat kan. Kenderaan pun baru lagi. Ada insya-Allah dah tak ada dah. Tuhan dah tak nampak dah. Lepas tu apa syaitan ajar dia confirm. Okey jumpa ni okey confirm. Tu kalam syaitan ni kan. Confirm insya-Allah dan orang Melayu pula bodoh kalau insya-Allah ditanya lagi. Datang insya-Allah. Datang tau. Ayalah boleh senyap. Tu Baral bin Himar ni. Apalah otak dia orang dah kata insya-Allah ditanya lagi. Kalau kata confirm boleh senyap. Kepala apa tu? Kepala Israel. Dia tak nampak dia terikat dengan Allah Taala. Tu orang tak nampak terikat. Orang terikat dengan Tuhan dia kalau insya-Allah. Kalau Tuhan izin. Kalau dia tak izin, habislah jawab dia. Allah. Yang memberi cedera akan ikhlasnya mana tadi. Kata Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu apabila dituntut mereka dengan ikhlas, jawab dia apa? Maka fana'lah segala amal mereka itu. Fana' mana? Lenyap daripada pandangan dia. Maka apabila fana' baru dia pengamal, maka fakir bertambah-tambah fakir dengan Tuhan. Orang duduk makam fakir, dia cepat dapat permohonan. Tahaqquk bi fakrika yamudduka bi ghinaih. Tahqiqkan makam fakir kamu dengan Tuhan, barulah Tuhan beri kamu dengan sifat dia maha kaya. Sebab kita dengan Tuhan ni mukhalafah tak sama. Tuhan kaya, kita fakir, dia kuat, kita lemah, kita dhaif, dia mulia, kita hina. Jadi tahqiqkan sifat kita. Baru dibantu dengan sifat dia. Ya, tahaqquq bizullika, tahqiqkan dengan hina kamu dengan Allah Taala, yamudduka bi'izzih, dia akan bantu dengan sifat kemuliaan. Tahaqquq bifakrika, kamu tahqiq pandang fakir, dibantu dengan sifat apa? Bighina'i, dengan sifat yang maha kaya. Sebab fakir lawan dia kaya. Tahaqquq bidhu'fika, tahqiqkan memandang dhaif, lemah kita, yamudduka bi qudrati, dia akan bantu dengan kudrah kekuasaan dia. Ya, Tuhan ini. Itu boleh dipanggil mengenal diri. Ya, dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabba wa man arafa rabba fasadal jasad. Siapa kenal akan diri dia apa diri tu? Dia merasa tu, bukan tahu fakir. Tahu semua orang tahu. Kan katakan, Tuhan tengok, saya dah tahu. Bukan saya seorang tahu, seorang rasa. Tahu tak nak rasa. Tahu ramai dah tahu. Dia tahu Tuhan melihat, tapi awak terasa tak Tuhan melihat? Dalil dia terasa Tuhan melihat, dia takkan berani buat maksiat. Terasa tak terasa? Terasa-rasa orang tak ternampak, terasa Tuhan lihat. Ni tak rasa, dia tahu je. Tahu ni bila orang tanya dia boleh jawab lah.
innallaha sami'un basir. Siap baca ayat ni. Tapi yang Tuhan lihat dia tak rasa. Dia rasa orang lihat. Kau orang lihat kan, kau pandang orang dalam kepala dia. Itu lain. Rasa lain, tahu lain. Ya, orang tahu, orang rasa, dia confirm tahu. Orang tahu tak semesti dia rasa kan. Ya, dia nak rasa tu. Dia rasa dengan Allah Ta'ala tu kuat menguasai jiwa kita, ke situlah baru dia ada perubahan besar kan. Ya. Dan apabila fana'lah segala amal mereka itu, maka bertambah-tambah fakir mereka itu. Dan hajat mereka itu kepadanya, maka lepaslah mereka itu daripada tiap-tiap satu daripada mereka. Amin. Ketika dia fakir dengan Tuhan saja apa? Dia tak akan berhajat benda lain lah. Dia tak akan tersangkut benda lain. Selagi fakir dengan Tuhan tak cukup kuat, dia tak berhajat kuat dengan Tuhan, dia akan dipusing tempat lain. Dia berhajat pada orang, dia harap pada orang, dia nampak orang. Dia nampak orang dah lah. Habis jawab, tutup buku. Perjalanan dia tak nampak, dia nampak dia. Dia suruh memandang-mandang dia. Sebab banyak ayat Quran suruh kan. Afala tatadabbarun, afala tatazakkarun, afala tubsirun. Semua ayat tu suruh kita pandang. Ya. Dia suruh pandang, kita tak pandang macam. Murka lah, dia marah lah tentang kita kalau suruh orang pandang, orang tak pandang. Pandanglah sini. Dia tak nak pandang macam. Marah kita kan. Ini Allah Ta'ala lebih besar. Dia suruh memandang akan kebesaran keagungan dia. Habis tu. Kemudian anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaj minka ila hilmihi iza asaitah. Di sini banyak kita silap ni. Banyak kita pakai kaedah ni terbalik ni. Iza anta ila hilmihi, engkau kepada sabarnya Ta'ala, apabila engkau taat akan dia terlebih sangat berkendak daripadamu kepada sabar apabila engkau maksiat akan dia. Kerana bahawasanya taatmu itu berserta dengan dan membesarkan amalmu dan ujubmu, dan demikian itu mewajibkan kejahatan dan menggugurkan manzilah martabat kepadanya. Dan sekurang-kurang segala halmu itu menilik kepada segala ya kepada syakmu dan kepada apa? Lalaimu, daripada menuduh dirimu daripada segala amalmu. Dan maksiat itu berserta dengan iftikar dan iktiraf, disertakan dengan hina dan iftikar. Faham tak? Jadi bila kita buat, kita lebih mengharapkan Allah Ta'ala ketika kita taat. Ahwaj, lebih kita mustahak, lebih mengharapkan daripada kita ketika maksiat. Terbalik kan? Kita maksiat berharap, kita taat kita rasa dah sedap. Tak, ketika taat terlalu lagi kena kuat harap. Sebab situ banyak penyakit boleh masuk. Ya. Ketika kita buat taat tu lebih takut. Takut apa? Takut amal kita ditolak, takut amal kita madkhul, masuk penyakit-penyakit. Situ tuan. Kita pula silap. Sebab kita dah buat, kita rasa dah bagus je. Terkurang kita punya pemantauan. Akhirnya dia ditolak, na'udzubillah. Ya. Dan maksiatmu berserta dengan iftikar dan itiraf syaratlah. Kalau maksiat berserta dengan takabur, itu tak masuk. Dia maksiat tapi lepas tu dia rasa iftikar, harap dengan Tuhan. Rasa hina dengan Tuhan, disertakan dengan hina dan iftikar. Ya, lebih kurang makna itu. Dan demikian itu mewajibkan kemuliaan dan ketinggian. Pandangan dia orang jauh lain dengan pandangan zahir kita. Lepas tu maksiatun awrasat zullan wan kisara khairun minat ta'ah awrasat istikbar. Maksiat yang dilakukan kemudian daripada itu membawa rasa hina dengan Tuhan, rasa rendah diri dengan Tuhan, rasa makna inkisar hati dengan Tuhan, lebih baik daripada taat yang membawa rasa takabur dan bermegah. Dia buat taat, dia rasa hebat, bila tak pakai Tuhan tak terima itu. Yang tadi buat maksiat, kemudian bukan diri maksiat tu, lepas maksiat tu mewarisi rasa hina. Itu lebih baik. Sepatutnya bila buat amal tu dia rasa hina. Lagi banyak amal lagi rasa hina. Sebab dia rasa hina, sebab dia buat amal, dia terbuka. Bila terbuka, ternampak kebesaran Tuhan, maka nampaklah hina diri dia. Itu kaedah dia. Tapi boleh buat amal tak rasa hina diri, dia rasa dia bagus, itu dah lain cerita tu. Dia dah masuk longkang. Dia terbalik. Dalam amal terbalik yang kita bahaya ni.
Maksiat dalam amal itu sangat sukar nak dikesan. Ya, kalau maksiat dalam maksiat senang, dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu disilap. Ya, dalam amal dia kena pantau betul-betul. Sebab apa? Sebab kita dah ada kurniaan pohon-pohon mahal daripada Ta'ala. Iman, Islam dah ada tu. Sila jaga. Ya, takut tak jaga betul esok, takut dia ada masalah, takut dia mati, takut tak berbuah. Kita selesai bila dapat buah, dan belum dapat buah jangan sedap. Dia tanam pokok dia naik, bagus, subur, daun nanti. Rupa dia mabuk daun, buah tak ada. Tunggu-tunggu tak ada keluar buah, banyak kacau je. Ya, atau buah rosak. Kita nak sampai dapat buah dia. Begitulah dalam perjalanan kita, jangan sampai kita sampai makrifat betul dengan Tuhan. Kalau segi balasan pula, kita nak sampai kaki jejak Riyadul Jannah, barulah. Kaki dah pijak taman syurga, barulah. Ya, sebelum tu jangan lagi kata siapa? Sayyidina Muaz bin Jabal, gubernur yang dilantik oleh Rasulullah SAW ke Yaman. La tuzhirul farah hatta tujawizu sirat. Kamu jangan melahirkan seronok sangat atas dunia ni sebelum kamu menyeberangi sirat yang dibentangkan di atas mulut lautan neraka. Dan dah lepas sana kaki dah jejak dalam syurga, itu tak apa. Nak meninjang nilai gila tempat dia dah tu. Sini nanti dulu. Apa makna kita berseronok sini, tiba-tiba terbenam tempat lain. Dan mana pergi Fir'aun, mana pergi Karun, mana sama dah habis. Dan ya, jangan lahirkan sangat seronok sebelum seberang sana. Dah seberang dah tamam, tak apa. Sebab tu sentiasa kena berhajat. Sentiasa lagi buat amal banyak, lagi rasa takut. Bandingan ni macam kita panjat satu batang pokok yang tinggi. Panjat pokok kelapa 60 kaki dah naik. Kita kena seronok ke, kena jaga. Dia berjaga kan, jangan bersorak. Dia bersorak, buka tangan, boleh sup ke bawah. Dia nampak pula besar, dia kata angkat, sup ke bawah tu. Maknanya apa, dia rasa hebat aja, seronok aja, habis terbongkang, dia jatuh balik. Lagi tinggi ibadat, lagi banyak buat ibadat, lagi dia rasa takut. Takut apa? Takut masuk kerosakan. Ya. Benda dah cantik tuan-tuan ni. Projek dah banyak habis duit ni, juta-juta ni, kena berhati-hati, jangan disangkut. Bam kan, muflis terus kan. Terus narai muflis je. Jangan dia dah banyak-banyak seronok, dia leka kan. Dia lagi dah sempat, lagi kena berjaga-jaga. Sebab dia kata ahwaj, terlebih berhajat. Lagi banyak amal, lagi lebih berhajat kita kepada pemeliharaan dan bantuan Allah Ta'ala supaya dia jadi betul, jangan dirosak. Dan kena inilah kata Abul Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu rahimallahu ta'ala, bermula segala ibadat kepada menuntut maaf daripada taksirnya, terlebih hampir daripada ibadat kepada menuntut balas. Ya, kita buat ibadat, lepas tu minta ampun sebab taksir, itu lebih baik. Ya, astaghfirullahalazim. Kita minta ampun kepada Allah, ya. Dalam tiap-tiap amal kita, ya. Itu dalam apa nama tu, dalam Dua Nafis pada tafsir ni. Ya, dia punya apa? Istighfar. Istighfar minta apa? Minta Allah Ta'ala ampunkan dia pada taksir tiap-tiap dalam ibadat kita. Minta ampun ya Allah daripada taksir. Taksir atau mentaksir, cuai. Buat ibadat tapi ada kecuaian, terlalai, itu lebih baik daripada kita memati-matikan akan apa? Ganjaran. Ganjaran tak payah buat, dan kita tahu dah benda tu besar dah. Tuan dah cari sediakan. Kita maknanya pantau supaya dia jadi kemas amalan biar cantik. Bila cantik bersih memang Tuhan bagilah. Habis. Maka apabila telah engkau sungguh-sungguh nazar, mana perhatikan, maka engkau ketahui bahawasanya engkau di dalam taat atas ia khatar, ya, manakala engkau nazar kepadanya. Ya, mana dalam keadaan kita apa? Bimbang, takut apabila kita pandang pada amal tadi. Dan iktimad engkau dalam sejahtera atasnya, maka gugurlah engkau daripada tilik Tuhan, na'udzubillah. Ya, tergugur kita daripada pandangan rahmat Allah Ta'ala bila kita tilik sejahtera dalam amal. Demikian itulah daripada terlebih besar dosa, banyak silap kita di situ. Bila kita seronok dengan kita, bahkan kita suruh pandang dia
Dan kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, Al-Bustami radhiyallahu anhu, bermula taubat orang maksiat 1 dan taubat orang taat 1000. Wah, lagi pening. Kita main lain sufi pun nampak, dahsyat dia orang ni. Taubat maksiat 1, jadi buat maksiat taubat. Adapun taubat orang buat taat 1000 taubat ini. Sebab pengacau dia banyak, riak, bujuk, sumah, itu pandan dia, macam-macam dan nak boleh jadi dia. Tanam pokok sekali ya, tapi jaga pokok hari-hari. Tanam sekali tanam kan. Baru kata kalau dapat ya, dengan menjaga lagi susah kan. Tu berjuang nak dapat, dah dapat nak jaga tu lagi payah. Sebab bila dah ada ramai orang dengki tuan-tuan. Itulah amal ramai yang dengki, syaitan, nafsu dan pengacau dia banyak. Jadi kena jaga, nak bela tu lagi payah kan. Dan kata setengah mereka kita bermula taubat itu kejadian ya, taubat kerana taufik itu nur yang dihantarkan Allah Taala dalam hati, dan dengan dialah diperoleh segala darajat. Dan kata setengah mereka bertaubat itu kejadian ya, kejadian kepada tubuh kita. Bertaubat. Mana benda yang tak dapat tidak. Kerana apa? Taufik itu ialah nur yang dihantarkan. Ya. Taufik mana khalqu quwwatu ta'abil abdi, kekuatan untuk mengerjakan ibadat itu dipanggil taufik. Itu ibarat nur yang ditaruhkan akan dia dalam hati manusia. Tanpa ada nur itu dipanggil zulmah, bila hati gelap macam mana nak jalan kan. Dan dengan dia diperoleh segala darajat. Dengan petunjuk itulah akan dinaik satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Maka permulaan taufik itu apa? Ilmu. Tak ada ilmu dia tak ada taufik. Ya. Sebab Imam Ghazali letak di awal 7 akabah. Pertama akabah ilmu, yang kedua amal ya, dia kena berilmu, dia kena beramal, dan pertengahan itu menyucikan dirinya ya, dah berilmu dah amal, kemudian lepas tu kenapa? Sucikan diri, bersihkan daripada penyakit dalaman, daripada campur segala gharat dalam buat ibadat. Dalam kita berilmu buat ibadat ya, kita hasilkan ilmu dan ibadat kita tuntut tu jangan ada campuran ya, dah kacuk dah lain. Campuran dengan apa? Gharat, tujuan nafsani, tujuan nafsu dan sebagainya, jangan tu kena buang. Dan enlat mana penyakit dalaman semua kena buang, biar dia ori betul dan ya. Bulu lepas sikit tapi original. Ini kami yang besar satu apa? Satu tong drum tu besar ni. Satu apa? Minyak tanah punya tim besar, tapi semua dah campur. Orang tengok pun tak ada, campur gula macam-macam kan. Dia tak original tak. Amal tu bila ori betul-betul dia dengan Tuhan dia, bahawa dia ada mahal harga dia. Dan kesudahan itu dikurniakan engkau asrarul wujud. Bahawa dah rahsia-rahsia kewujudan kamu tu, kamu kenal siapa diri kamu, dia akan dibuka nanti oleh Allah Ta'ala bila syarat dia bersih. Bila bersih macam main senang, dia pandang nampak terang. Kalau tak bersih itu yang kalah, dia samar kan. Sebab tu kena cuci banyak dengan istighfar. Istighfar daripada maksiat 1, istighfar daripada taat 1000 kan. Allah. Kemudian fa'idatun, ketahui ilmu bahawasanya ismullah ta'ala sattar ya, dan isimnya ghaffar. Sattarun yang maha menutup, ghaffarun yang maha pengampun, atau wazan apa? Fa'alun, siwa mubalaghah. Ada lapas yang menunjuk mana dalam. Kalau satir yang menutup, kalau sattar mana yang lampau menutup ya. Ghafir pengampun, kalau ghaffar maha lampau pengampun, cukup pengampun Tuhan ya. Kedua ni itu dipanggil satu makna ya. Dia berlazim makna itu. Lazim dia tutup tu apa? Dia ampunlah. Bila dia ampun tu dia tutup maknanya. Satu makna, kerana bahawasanya ghaffar itu mengampun, dan sattar itu menutup. Bila tutup tu makna dia nak beri keampunan tu. Sebab tu jangan kita buka. Dan hadis, barang siapa yang melakukan kesilapan di malam hari, maka Tuhan akan minta ampun, Tuhan sedia ampunkan. Kecuali mereka yang dah buka. Malam tadi dia buat maksiat, besok kedai kopi dia cerita kat orang.
Malam tadi Syekh, anak minum 2 botol itu. Gila betul. Orang tak tanya pun dia kata dia minum. Dia dedah ke maksiat. Kan? Kalau tak dedah, Tuhan mudah mengampun. Bila dedah tu, Tuhan marahan. Itu maknanya. Dia tak satar, dia tutup. Malam kita buat maksiat, orang tak tahu dia tutup. Cepatlah mohon ampun. Dia bercerita kat orang lah. Itu menyebabkan lagi besar murka Allah Ta'ala. Di sini nak cerita sini, as-satru ala kismain. Ya, satar penudung tu ada 2. Saya panggil satu satrun anil maksiyah. Satu lagi satrun fiha. Ya. Dinding tu ada 1, 2 bagi dinding daripada maksiat, kedua dinding dalam maksiat. Dinding pada maksiat terus Tuhan tutup hati kita, tak minat benda maksiat. Ya, pernah satu orang dia nak masuk Islam, tapi dia berzina hari-hari. Ya, zina dia nak macam ketagi, macam isap dadah kan. Akhirnya dia mengaku ikhlas dengan Rasulullah SAW. Macam mana nak buat? Dia nak masuk Islam. Rasulullah ajar dia doa tu. Ya, Allahumma habib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Doa tu. Amalkan malam nanti. Malam tu, satu malam dia beramal doa betul-betul, dia mohon. Besok pagi jumpa Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dah tak ada. Dah benci dah tengok maksiat. Itu doa lah kan, apapun doa. Macam minta dengan dia je, dia tu. Kan? Apa benda-benda minta dengan dia je, tauqi dia tu. Minta dengan dia je, dia tu kan. Tutup dan apa nak madu orang lain, dia je segala-gala. Minta dengan dia. Ya. Wa karrih ilaina kufra, mana Tuhan bencikan perasaan kufur tu, maksiat rasa benci dah. Sekejap Tuhan tukar, dia membuka pun dia, menutup pun dia, minta tutup hati daripada maksiat. Itu yang pertama. Satu lagi satu fiha, dia dah buat kemudian Tuhan tutup. Itu satu yang kedua. Yang pertama tu lagi hebat. Terus hati dia tak minat kepada maksiat dan kemungkaran. Akan dibincang tadi. Dia tu 2 satran, ya. Satru ala kismain, satrun anil maksiyah, kemudian wasatrun fiha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.